Jangan jadi orang tidak sabar, terus bersabar, tetapkan bersabar. Sabar itu sebahagian iman, jadikan ia satu amalan. Jangan jadi orang tidak sabar, terus bersabar, tetapkan bersabar. Sabar itu sebahagian iman, jadikan ia satu amalan. Awan tidak sentiasa mendung, langit yang cerah pasti akan datang. Ombak tidak sentiasa menggulung, menghempas bahtera di laut. Kadang kala tenang mendamaikan hati yang rawan. Begitulah satu gambaran orang yang diduga dalam kehidupan. Pastinya kan tiba kemudahan, ganjaran iman di sisi Tuhan. Awan tidak sentiasa mendung, langit yang cerah pasti akan datang. Ombak tidak sentiasa menggulung, menghempas bahtera di laut. Kadang kala tenang mendamaikan hati yang rawan. Kata pujangga orang yang bersabar umpama sang pahlawan. Gagah berani dia digeruni, berkorban rela mati. Kata pujangga orang yang bersabar umpama sang pahlawan. Gagah berani dia digeruni, berkorban rela mati. Mendamaikan hati yang Jangan jadi orang tidak sabar, terus bersabar, tetapkan bersabar. Sabar itu sebahagian iman, jadikan ia satu amalan. Jangan jadi orang tidak sabar, terus bersabar, tetapkan bersabar. Sabar itu sebahagian iman, jadikan ia satu amalan. Jangan jadi orang tidak sabar, terus bersabar, tetapkan bersabar. Sabar itu sebahagian iman, jadikan ia satu amalan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya. Apa khabar pada pagi ini tuan-tuan dan puan? Kaifa halukum jami'an? Jadi alhamdulillah bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan keizinannya kita dapat lagi bersama pada hari ini, hari Rabu tuan-tuan dan puan. Berapa hari bulan hari ini? 22 bulan 9. Kita sudah berada di penghujung bulan 9, pejam celik
dah nak masuk bulan 10. Lepas tu nanti bulan 11, 12 dan kita akan masuk untuk tahun yang berikutnya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan hari-hari kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi saya harapkan semua dalam keadaan sehat saja pada pagi ini, tuan-tuan dan puan. Okey. Dan pastikan tuan-puan berada dalam keadaan yang bersedia. Dan jangan lupa pasangkan niat yang baik-baik. InsyaAllah dengan niat yang baik ini akan membuatkan hati kita terang, tenang. Dan yang paling penting sekali ialah semoga Allah mempermudahkan kita untuk mencapai matlamat kita ni. Moga Allah mempermudahkan dengan niat kita yang betul tadi. Jadi tuan-tuan dan puan yang baru masuk, selamat datang semuanya. Waalaikumsalam, yang memberi salam. Okey. Jangan lupa tolong bantu saya untuk sharekan dulu live kita pada pagi ini. Alright, tolong sharekan tuan-tuan dan puan. Share sebanyak yang mungkin. Okey. Dan terima kasih kepada yang sudi share, yang sudah share, dan terima kasih juga yang dah masuk daripada awal lagi. Nampak je notification tu terus tekan kan. Dah memang standby dah. Hari ni saya terlewat sikit on je. Sebab tadi Facebook ni dia ada setting lari sikit. So saya duk godik-godik lah tu. Kan. Jadi minta maaf. Terlewat sedikit sahaja. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, teruskan bersemangat. Kalau ada sahabat-sahabat yang baru masuk, selamat datang saya ucapkan. Okey, mungkin boleh intro sikit di ruangan komen tu. Daripada mana? Kan? Kalau ada lah. Kalau tak ada, tak mengapa. Biasanya yang awal-awal ni orang lama juga. Kan? Jadi apa pun jangan terus apa pun jangan berhenti untuk teruskan share, tuan-tuan dan puan. Jangan berhenti untuk teruskan share kita punya live pada pagi ini, insya-Allah. Jadi untuk pagi ni tuan-puan, seperti biasalah kita akan sambung bacaan kita. Seperti yang tuan-puan lihat di bawah, kita akan sambung pada hari ini surah Ali Imran ayat 30 sehingga 32. Yes. Ayat 30 sehingga 32. Kita masuk muka surat baru hari ni. Okey, kita masuk muka surat 54. Muka surat 54. Waalaikumsalam yang baru masuk. Silakan. Baik. Tuan-tuan dan puan, dan tidak lupa juga sama-sama kita doakan sahabat-sahabat kita, okey, saudara semuslim kita yang masih lagi berjuang menentang segala penyakit-penyakit, yang mana kita tahu penyakit ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah juga yang memberi kesembuhan. Tapi apapun kita kena panjatkan doa. Okey, kita kena orang apa tembak doa, tuan-puan. Istilah tak? Jadi kita doakan mereka agar diberi kesembuhan. Saya nak maklum jugalah, semalam saya ada maklum dalam kelas kita. Tuan-puan kenal kan Encik Helmi, staff, maksud daripada bahagian pengurusan izin ngaji juga, daripada bahagian media. Beliau pun baru saja disahkan COVID semalam. Hari tu saya ada cerita juga, tapi yang kena tu makcik dia kan. Dia ni tak kena, Encik Helmi ni. Tapi akhirnya itulah, semalam buat check apa semua, so disahkan positif. Kemudian ada juga beberapa lagi sahabat-sahabat kita, Puan Safia sendiri dari Singapura yang selalu komen tu, yang DP dia gambar kucing tu, anak dia pun dikhabarkan juga positif. Semalam juga tahunya. Ni yang saya cerita ni semua yang latest punya lah, yang saya dapat info semalam. Jadi kita doakan, mungkin ada sahabat-sahabat lain pun yang mungkin dia sendiri yang disahkan positif, dan mungkin ada anak menantu ke. So apa pun sama-sama kita doakan sesiapa saja yang sedang berjuang menentang COVID ni, kita doakan insya-Allah. Dan kita doakan juga para doktor frontliner, barisan hadapan yang berjuang bertukus lumus untuk membantu segala yang mampulah. Dan itu adalah ikhtiar, tuan-puan. Ikhtiar yang memberi kesembuhan memang Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita mengambil langkah. Langkah apa? Ikhtiar. Ikhtiar ni maksudnya pilih. Kita memilih untuk mencarilah apa yang boleh membuatkan perantaraan untuk kita sembuh ini. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey. Saya malam tadi tak dapat join. Oh ya ke Puan Nuraini? Baik, tak apa.
sahabat-sahabat kita yang tak dapat join semalam, tak apa, nanti boleh tengok ulangan kan. Boleh tengok ulangan. Baik, tuan-tuan dan puan, jadi jom sama-sama kita dahulukan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik tuan-puan, ayuh sama-sama kita istighfar, insya-Allah kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah sucikan hati kita, bersihkan hati kita bersama, dan insya-Allah dengan permulaan harian kita, permulaan kita pada hari ini, insya-Allah moga-moga semuanya baik-baik berlaku. Amin ya rabbal alamin. Jom kita mulakan. Sedia semua? Tarik nafas. Kita mulakan. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a. ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik tuan-tuan dan puan, selesai untuk bacaan kita istighfar. Mudah-mudahan kita diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan insya-Allah moga pengakhiran hidup kita ini, okey, semuanya dalam keadaan yang baik-baik belaka, insya-Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik. Untuk pagi ini tuan-tuan dan puan, kita akan sambung untuk bacaan kita. Ayat 30, 31 dan 32. Insya-Allah ayat 30, 31 dan 32. Baik, saya harap semua sudah bersedia dan tuan-puan pun mungkin dah
Dah buat kot kan? Siapa yang dah buat? Hari ni punya tugasan siapa dah buat? Siapa yang dah bedah siap-siap kat rumah? Ada tak? Semoga diberi kesembuhan pada anak buah Sufyan Cik Elmi, InsyaAllah. Sama-sama kita doakan mereka nah. Dan kita doakan buat keluarga kita juga. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Jadi insyaAllah tanpa buang masa lagi, kita akan baca terlebih dahulu untuk 3 ayat ini. Boleh? Dah sedia semua kan? Ramai yang dah buat. Alhamdulillah. Terbaik, terbaik. Baru sonok kita nak ngaji pagi ni kan. Kalau tuan-puan dah buat siap-siap kat rumah, baru syok orang kata, ada tak? Okey, jom kita baca dulu sama-sama. Ready, tuan-tuan dan puan? Sedia? Okey, tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita dah selesai dah untuk bacaan kita yang pertama 3 ayat ni. Jadi jom kita teruskan untuk sesi bedah membedah macam biasa. Tuan-puan boleh catat lah mana poin-poin penting tu. Tuan-puan boleh tanda siap-siap dalam Quran. Dengar saya tulis tu ataupun tuan-puan dah boleh agak tu, bolehlah catat sendiri kan, nanti kita semak sama-sama. Baik, jom kita mulakan untuk ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Baik. Yauma. Tuan-tuan dan puan, di awal ini kita tengok ada waw yang sukun sebelumnya berbaris atas. So kat sini bacaan lin. Okey, BL. Bacaan lin, bacaan yang berunsur lunak. Kemudian yauma tajidu kullu naf. Huruf fa macam biasa, naf.
Sim tanwin bertemu mim idgham bi gunnah. Okey, IDG. Idgham bi gunnah. Idgham ni memasukkan, kita masukkan tanwin ke dalam huruf mim dan kita masukkan secara sempurna. Jadi kalau istilahnya kita sebut idgham kamil. Idgham kamil. Kepada pelajar-pelajar kita, insya-Allah fresh lah benda ni. Kita baru belajar semalam kan. Idgham bi gunnah kamil. Kamilnya apa? Sempurna. Nafsim. Masuk tu sempurna. Okey, boleh tuan-tuan dan puan. Baik, kemudian ma ni kita baca dua harakat lah, ma asli. Ma dua harakat, ma asli. Nafsim ma amilat. Okey, kat sini huruf ta ni ada hams. Okey, hams. Ni kita sentuh bab sifat sikit lah pada ta, huruf ta yang sukun. Amilat. Sikit je. Kita tahan suara dulu. Amilat. Lat. Kemudian baru ada udara yang terlepas. Itu yang kita sebut hams tu. Amilat. Amilat. Dengar tak? Amilat. Sikit sahaja. Cukup dengar kita sendiri sudahlah. Okey, ataupun orang yang terdekat dengan kita. Kemudian min kha. Nun mati bertemu kha, tuan-tuan dan puan. Kat sini hukumnya izhar. Kita kena jelaskan sebutan nun tu. Okey, sebut nun tepat pada makhraj. Min, pastikan hujung lidah kita naik ke langit. Kemudian huruf kha ni tebal. Kha, kha, khi, khu. Kha. Kha. Kemudian ada ya yang sukun kan? Ya sukun sebelumnya baris atas. Kat sini kan bacaan lin. Jadi lin ni lunak maksud dia. Lembut. Yang lembutnya pada ya tu. Kha tu kita kekalkan sifat tebal dia macam biasa. Kha, khai. Jangan khai. Itu maknanya kita mungkin terlalu awal sangat nak nipis tu. Nak melembutkan tu. Jadi ingat, lembutnya pada ya. Kha kekalkan isti'la'nya, sifat yang tebal. Kha. Angkat pangkal lidah kita untuk dapatkan suara tebal tu. Min khairim. Dapat tak tuan-puan? Rim tanwin bertemu mim. Sekali lagi kita jumpa idgham bi gunnah. IDG juga. Sama macam nafsimma ni tadi. Cuma ni ra kan. Tanwin bertemu mim. Pun sama, kamil, sempurna. Khairim. Khairim muhdha. Baik, dha tebal. Tanwin bertemu waw. Pun sama, idgham bi gunnah juga. Ha ni ha pedas tuan-puan muhdha. Muh. Sempitkan di bahagian tengah lidah. Muhdha. Baik, tanwin bertemu waw. Idgham bi gunnah juga. Idgham bi gunnah. Cuma kat sini berlakunya secara naqis. Tidak sempurna. Muhdharan wa ma dara. Ra. Raw wa ma. Kalau kita tersilap pada ra tu kita nipiskan, dia jadi muhdharau. Ra, bunyi ra. So elakkanlah bunyi ra tu ya. Ra pada atas kan. Tanwin, ron. Kemudian wa ma. Ma ni mak asli, MA. Mak asli ada alif mat sebelumnya pada atas. Amilat, huruf ta sekali lagi hams. Okey, kemudian nun mati bertemu sin. Nun mati bertemu sin, tuan-tuan dan puan, hukumnya ikhfa. Amilat. Okey, hams kat sini tadi saya sebut. Kemudian ni ikhfa, IKH. Min. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Jadi kita kena, itu yang kata sembunyi tu. Itulah maksud ikhfa kan. Kemudian kita bersedia untuk menyebut huruf sin. Kita bersedia untuk menyebut huruf apa? Huruf sin. Sin ni nipis. Jadi dengung kita pun ni nipis. Min su. Dapat tak? Okey, ikhfa hakiki. Kemudian kita tengok kat sini tanwin bertemu ta pun sama. Ikhfa hakiki juga. Sama, tuan-puan. Min su.
tu bunyi dia ilta gitu. Ilta. Dapat tak tuan-tuan dan puan? Sebentar ya. Kejap kejap. Tes 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 tes. Okey. Okey. Baik. Minta maaf tuan-tuan. Kita sambung balik. So kat situ dua-dua ikhfa. Nun mati bertemu sin. Min su. Lepas tu tanwin bertemu ta. Dua-dua tu kita nipis je. Dengung nipis. Ringan lah. Kan? Sebab dia bertemu dengan huruf yang nipis. Tapi hukum samalah. Ikhfa hakiki. Tawaddu. Kemudian kita tengok kat sini. Tawaddu. Waw pula. Dal yang bersabdu ni kita kena selesaikan betul-betul lah. Waddu. Tapi qalqalah tak ada ya. Huruf qalqalah takkan berlaku dalam keadaan bersabdu gini. Tambah-tambah time wasal, time sambung bacaan kan, dia takkan jadilah. Waddu. Waddu lau. Okey, lau bacaan lin. Lau bacaan lin. Anna. Kat sini nun bersabdu kita sebut apa? WG. Okey, WG. Wajibul gunnah. Wajib kita dengungkan. Minta maaf tuan-puan tau kalau saya punya dengung ni kalau saya baca nanti bunyi dengung saya ni tak cantik sangat. Sebab hidung saya tengah tersumbat ni sebenarnya. Hidung saya tengah bersumbat. Sedang tersumbat. Tak repair lagi. Belum sat lagi makan ubat kot. Dia pagi-pagi je, sat lagi lebih kurang pukul 10 lebih kan dia elok lah. So tuan-puan jangan risau Ni pagi-pagi je jadi macam ni. Dia ada time dia. Baik, tawaddu lau anna. An dengung bersabdu wajibul gunnah. Kemudian baina. Yang ni bacaan lin lah. Ya sukun sebelumnya baris atas kan. Bainahu. Okey, kat sini kita tengok tuan-puan. Asalnya kat sini maksilah je. Maksilah qasirah. 2 harakat. Dia sama je macam asli. Konsep dia. Kan? Kat sini. Bainahu. Dia asalnya 2 harakat. Tapi sebabkan dia jumpa dengan ni, Hamzah. Jadi kalau kita tengok dia memang sama je macam hukum mad jaiz. Kan? Huruf mad bertemu Hamzah. Cuma sebab dalam keadaan ini melibatkan hal dhamir. Maka namanya bukan lagi mad jaiz lah. Kan? Kat sini kita sebut apa? Maksilah tawilah, tuan-tuan dan puan. Maksilah tawilah. Tapi clue dia sama je. Kan? Huruf mad bertemu dengan Hamzah. Huruf mad bertemu dengan Hamzah. Ataupun kita kata simbol misai ni bertemu dengan Hamzah. So tak ada masalah lah. Kadar harakat sama je 4 ataupun 5. Cuma nama hukum je berbeza. Mad, silah, tawilah. Jarang kita jumpa ni kan. MST. MST. Maksilah tawilah. Wa bainahu ma dan tanwin bertemu ba. Kat sini hukumnya iqlab. IQL. Iqlab. Okey. Macam mana kita tahu iqlab ni? Pertama kalau kita tengok dari sudut simbol kita boleh nampak dah ni ada mim kecil ni kan. Ada mim kecil ni, kemudian dia bertemu dengan huruf ba. Jadi itu asalnya tanwin tu. Kan? Asalnya tanwin macam ni. Tanwin. Jadi salah satunya digantikan, dipadamkan yang ni. So apa yang berlaku? Tinggal baris ni kemudian diletakkan mim. Itulah ceritanya. Jelas tak? Boleh tuan-tuan? Ba'ida. Huruf ba pada atas ba. I. Kat sini mat asli. MA. Mat asli. Okey, kemudian da. Bila kita berhenti memang bunyinya da 2 harakat.
Jadi kat sini hukum dia apa tuan-puan? Mad iwad. Mad iwad. Ain waw dha. Kalau ejaan Arabnya lah, ain waw dha. Iwad. Jadi iwad ni maksudnya ganti. Iwad ni maksudnya saya letak MI, mad iwad. Iwad ni maksudnya ganti. Yang mana kita menggantikan bunyi tanwin tu ba'idan, kita iwadkan dia, kita gantikan dia kepada bunyi mad dua harakat. Sebab tu dan tukar jadi da. Tapi ianya akan berlaku ketika berhenti pada tanwin yang berbaris atas sahaja. Tu syarat asas dia lah. Okey. Dia mesti berlaku pada tanwin yang berbaris atas sahaja dan ketika waqaf, ketika berhenti. Kalau sambung tak jadilah. Okey, boleh. Kalau sambung dia akan jadi tu tanwin bertemu waw. Dia akan jadi idgham bi gunnah kat sini. Ba'idan wa yuhadzi. Okey, boleh. Kalau disebut mak asli boleh ke ustaz? Tak boleh lah. Kalau ikut dari segi disiplin ilmunya, kita sebut maksilah tawilah lah. Okey. Sebab asalnya tu bukan mak asli pun. Saya kata tadi dia macam je. Okey. Dia macam. Baik. Wa yuhadzi. Kita sambung lagi. Kita sebut maksilah tawilah lah macam biasa. Boleh tuan-tuan dan puan. Wa bainahu. Sebab asli ni, pada pemahaman kita, mak asli ni berbalik pada riwayat yang kita baca lah. Mak asli ni memang kadar 2 harakat. Jadi kalau dah panggil, kalau dah dibaca 4 ataupun 5 harakat, kita tak adalah istilahkan mak asli dah. Asli ni iaitu kita baca secara aslinya 2 harakat, tabi'i. Okey. Begitu cara nak faham je lah, simple je. Boleh. Wa yuhadhiru. Baik, wa yuhadhi. Untuk zal ni pastikan kita sebut betul-betul. Wa yuhadhi habdas. Okey. Wa yuhadhi, ra baris depan, ru, kaf baris depan, ku, mu. Ru, ku, mu, ra baris depan tebal tuan-tuan puan. Ra baris depan tebal. Ku, mu, ru, ku, mu. Tiga-tiga huruf ni kita kena muncung bibir lah. Sebab dia baris hadapan kan. Jadi pastikan dia tak ada apa yang berat pun kan. Dia auto, bibir kita ni akan auto dengan sendirinya muncung. Wa yuhadhirukumullahu. Cuma buat sungguh-sungguh lah. Jangan wa yuhadhirukumu. Jangan diketapkan bibir tu. Wa yuhadhirukumu. Bunyi je mungkin lain lah sikit bunyi tuan-puan kan. Wa yuhadhirukumullah. Kalimah Allah ni kita baca dengan tebal. Sebab apa tebal? Kalimah Allah sebelumnya baris depan kan. Kita lihat pada mim tu. Kumullahu nafsah. Ha baris depan hu. Hu bunyi dia. Naf. Naf ni fa yang mati. Naf. Macam kita sebut F. Naf. 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 Okey. Maksilah tawilah 4 atau 5 harakat ke? Ya, ni apa ni? Rasa macam 2 harakat. Maaf ya bertanya je ustaz. Ya, ni soalan ke apa ni? Puan Nani. Maksilah tawilah 4 atau 5 harakat puan. Okey. Kalau maksilah qasirah 2 harakat. Kita tengok ada simbol ni pun dia dah memberi jawapan. Ni. Nampak ni? Kalau kita tengok ni kan. Tak apa ustaz, salah faham je. Okey okey.
Sebab tu nama dia tawil lah. Tawil ni maksudnya panjang. Okey. Uh, Kalau tuan-puan belajar qiraat lain mungkin lah kan. Kalau tuan-puan baca dengan tariq lain, tariq ni maksudnya jalan yang lain, jalan apa, Tayyibah ataupun Imam Al-Jazari, baca 2 harakat lah kat sini. Nah, yang saya cerita ni, kita belajar sepanjang dan sharing tajwid ni, kita baca riwayat Hafs tau, tuan-puan. Kita tak saya tak bawakan pada tuan-puan qiraat yang lain. Contoh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kat sini baca 2 harakat. Dia orang tak ada pun baca Mak Jaiz 4. Dia orang baca 2. Wa bainahu amadan ba'ida. Itu kalau riwayat yang lain. Okey, Imam Ibn Katsir dari riwayat Al-Bazzi dengan Qumbul. Okey. Apa pun berbalik pada ni lah. Berbalik kepada maksud tawil. Tawil tu maksudnya panjang. Wa bainahu tawilah. Tu kata tawil, panjang. Qasir maksudnya pendek. Qasirah, tawilah. Gitu. Okey. Baik, insya-Allah. Nafsah. Tuan-tuan puan, nafsah. Sin balik atas sa, matikan ha ni. Ni maksilah qasirah. Ni baru 2 harakat kalau kita sambung. Ni kan? Nafsahu wallahu ra'ufum bil ibad. Boleh? Okey, jangan keliru. Ini baru kita kata maksilah qasirah. Ni baru 2 harakat. Nafsahu, hu 2 harakat. Nafsahu. Dapat tak? Nafsahu. Sebab dia tak jumpa hamzah, dia jumpa waw. Dia jumpa selain hamzah. Dia konsepnya sama je macam hukum mak jaiz munfasil. Mat bertemu hamzah kan kena panjang. Tapi dalam 2 kalimah. Sama lah macam ni. Dia melibatkan 2 kalimah. Okey. Baik. Tapi kalau kita berhenti nafsah, bunyinya nafsah. Nafsah. Matikan ha ni dengan bunyi ha simpul, tanpa ada mat, tanpa panjang lah. Nafsah gitu, tak. Nafsah syak. Kita berhenti syak. Mata kadang-kadang tersalah pandang. Itulah. Tak apa. Pelan-pelan. Wallahu ra'uf. Wallah, kalimah Allah. Okay, kita sambung Wallah, kalimah Allah ni kita kena tebalkan. Sebab apa tebal? Kalimah Allah sebelumnya baris atas. Wa ni. Tapi jangan wa. Okay, jangan wa. Wallah wa. Wallahu wa. Wallah. Kalau tuan-puan baca sengit, kalau tuan-puan baca sengit, apa nama? Pelik lah bunyi dia tu. Wallah. Kan? Kalau ada orang passion je jadi baca nyengit bunyinya. Wu. Wallah. Itu jadi well. Dia jadi wallah. Ni kalau kita buat perlahan macam tu lah. Kan? Ada yang baca macam tu? Tak ada kot no. Wallah. Terlalu nak menjaga sangat pun boleh. Dia boleh pergi kepada bunyi macam tu. Tuan-puan faham saya cakap kan? Okey, ustaz kata jangan tebalkan wa. So kita pun nak fokus wa tu. Wallah. Tu jadi wawiwu. Wallahu. Gitu. Boleh tuan-puan? Baik, kemudian ra'u. Ra kena tebal, baris atas. Kemudian u kita baca 2 harakat. Ra'u, ni 2 harakat. Kita nak sebut mak asli pun boleh, tak ada masalah.
MA. Ataupun biasa tuan-puan belajar, kita sebut apa? SB, syibih badal. Dia sama lebih kurang macam mak asli, macam mak badal, tapi sebabkan dia di tengah perkataan rauf. Okey, so kita sebut apa? Syibih badal. Dia menyerupai mak badal. Dia menyerupai je, tapi dia bukan mak badal. Macam tu. Jadi kalau kita sebut mak asli pun tak ada masalah. Okey. Uh, saya kena tuan-puan, kalau nampak saya duk servis-servis hidung saya ni, buat tak tahu je lah Kejap tau. Okey. Bertemu kembali. Saya servis hidung yang tadi. Uh, boleh? Tuan-tuan dan puan. Uh, Kejap saya baca komen ni. Boleh ke baca lepeh-lepeh macam tu, Ustaz? Kenapa nak baca lepeh tu? Mungkin lah ada orang mungkin dia ambil daripada gurunya belajar macam tu. Wallahualam. Saya pun perasan juga. Ke, ke. Contoh tak? Huruf kaf, lepeh. Wallahualam, saya tak pasti. Tapi kalau ikutkan, memang pada qiraat lain ada je bacaan tu yang dipanggil taqlil. Kalau ma tu, ma, memang ada. Tapi kita tak ada. Ni saya cerita ni yang kita ni lah. Kan tadi di awal tadi saya ada sebut kan, kita tak bawa dalam perbincangan kita ni melibatkan qiraat-qiraat lain, riwayat-riwayat lain. Tapi mungkin ada sedikit pendedahan tu untuk kita sekadar maklum, kita tahu oh ada je yang baca macam tu, yes. Kan? Tapi untuk kita takkan baca macam tu. Wa ma wa ma mim baris atas ma. Okey, kemudian tadi tanya huruf apa tadi? Huruf kaf selalunya huruf kaf. Contoh Allahu Akbar. Apa huruf apa yang ada huruf kaf huruf apa? Surah apa yang ada huruf kaf? surah pendek. Inna a'tainakal kautsar. Kel, kel, kel. Biasanya jadi macam tu mungkin terlalu nak menjaga sangat kot. Wallahualam lah, saya tak pasti kan. Kok ada orang yang belajar daripada guru je macam tu. Tapi apa pun yang saya baca, berdasar pengalaman saya bertalaqi, tak adalah baca begitu. Kan? Tak adalah pula baca macam tu kan. Akbar, kal, kau, kal, kau. Boleh nah? Hijau lumut. Okey, kita sambung balik. Jelas ke tuan-tuan puan? Bab tadi tu. Dia dalam kita dalam bacaan ni dia memang dia tak ada sampai bunyi kaku tau. Yauma tajidu kullu nafsim ma'amilat min khairim muhdara. Itu bunyi baku benar. Memang dalam kalau lahjah Arab ni dia macam ada mengiring sikit. Tapi bukannya over sangat. Ma maliki yaumiddin. Kita tak sebut malik
Maliki yaumid. Beza tu kan? Tuan-tuan perasan tak beza dia? Okey. Contoh saya baca Al-Fatihah. Ni pun kita biasa baca sama. Saya baca bunyi yang sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila kata nakkan ke lahjah Arab tu memang ada, tapi saya lupa istilah dia apa. Dia macam sikit je, dia ada sengit sikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Beza dengan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim. Faham tak beza dia? Jadi yang orang kata bunyi Melayu tu mungkinlah itu gamaknya. Tapi apa pun kalau kita menepati makhraj sifat, salah ke? Tak ada salah pun. Cuma nakkan penghayatan itu je. Bacalah rupa mana pun bunyinya. Kena makhraj, kena sifat, kira jadi tu. Kan? Boleh? Ada juga ustaz mereka ikut lahjah Arab. Memang itulah sebaiknya pun. Cuma bukan semua dapat apply benda tu. Sebab kita orang Melayu, kita kena sedar lah. Kan? Ada yang boleh. Mungkin yalah anugerah Allah, Allah izinkan. Boleh. Idaklah baca bunyi parit koma. Baina he wa bai. Apa pun dalam qiraat pun ada juga baca macam tu. Mo kerah je bunyi tak mau lah bunyi kerah. Tu mak saya dah komen tu nampak. Lidah ke kanan sikit. Kata ibunda. Lidah ke kanan sikit. Itu teknik-teknik orang lama kan. Boleh? Tu mak saya tu nampak. Nur Aisyah Abdul Rahim. Aduh. Boleh faham tuan-puan? Jelas kot? Wallahu ra'ufum bil ibad. Kalau kata bunyi yang straight tadi, baku lah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Ba. Okey, tapi tidak sampai bila kata mengiring ibad. Wallahu ra'ufum bil ibad. Udah. Pening orang itu. Okey. Alhamdulillah. Mau kita. Faham kan tuan-tuan? Tapi apa pun saya kata tadi ingat. Dia macam mana keadaan pun kalau betul makhraj sifat kita insya-Allah jadi belaka. Janganlah risau. Janganlah duk fikir-fikir dah. Bunyi sengit ke, bunyi straight, menegak, sengit ke tepi, ke kanan, kiri, ke belakang ke, tak kisah. Asal kan betul makhraj, betul sifat, dah selesai lah tu. Okey. Apa pun berbalik kepada ni latihan. Itu je. Nak bagi lidah kita ni, orang kata nak asah lidah kita ni. Banyak kan baca. Boleh baca. Lama-lama mesti dapat insya-Allah. Okey. Baik, jom kita sambung balik. Wallahu ra'u. Baik, kalimah Allah tadi dah selesai tuan-puan? Jelas kan? Tu mad asli ataupun kita sebut syibih badal. Menyerupai badal tapi dia bukan mad badal. Fun tanwin bertemu ba. Sini hukumnya iqlab. Sama macam kat atas tadi, iqlab. Yang mana iqlab ni maksudnya tukar. Kita tukarkan mim tu kita tukarkan fun tanwin kepada mim. Raufun tukar, qalab terbalikkan.
Raufun. Tu. Macam mana kaedahnya? Tutup bibir bersahaja. Tadi saya lupa nak sebut kat atas tu kan. Okey. Tutup bibir bersahaja. Tutup bibir. Tutup bibir. Raufun. Fum. Bil. Kat sini alif lam qamar. Qamariyah. Isaac. Sorry. Ni izhar qamariyah. Betul juga tu. Tapi kita sebut yang biasa kita sebut lah. ILQ Alif lam qamariyah. A. Bukan I. ALQ. Alif lam qamariyah. ALQ. Okey. Ibad. Okey, ibad ni ma'rif sukun MAL. 246. Kemudian di hujung ni ada qalqalah. QK. Qalqalah kubra. Wallahu ra'ufun bil ibad. Okey. Bibir rapat je. Tutup bibir bersahaja. Tutup bibir bersahaja. Ra'ufun fum bil. Saya hidung tengah sumbat ni tuan-tuan. Tu dia tak saya punya tak tahulah, saya rasa saya buat ni tak kemas. Hidung saya tengah sumbat. Raufun bil. Tutup bibir bersahaja. Itu iqlab. Tapi sebenarnya iqlab ni ada dua cara, dua wajah sebenarnya. Kita boleh baca dengan macam saya sebut tadi, tutup bibir bersahaja ataupun tutup terus. Rapat bibir. Raufun. Tapi kalau ikutkan pandangan yang agak rajih, yang kata apa menjadi pilihan sebahagian ulama, iaitu yang pertama tadilah, tutup bibir bersahaja tu. Okey. Allahu a'lam. Bil ibad. Qalqalah kubra nah. Ma'aril sukun 246. Dalam masa yang sama dal tu adanya sifat qalqalah. Baik, selesai ayat 30. Kita sambung lagi. Qul in kuntum tuhibbunallah. Baik. Nun mati bertemu kaf, ikhfa haqiqi. Nun mati bertemu ta pun sama, ikhfa haqiqi. Mim mati, tuan-tuan, mim mati bertemu ta, izhar, jelas. So kat sini ikhfa. Nun mati bertemu nun mati bertemu kaf, ikhfa. Nun mati bertemu ta pun ikhfa. Dua-dua ni kita dengung dengan nipis. Sembunyikan nun, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. In kun. Hati-hati jangan hampir kepada bunyi izhar. In kun. Beza tuan-puan. Kun. Ingat, bukan izhar. Dia memang hampir kepada izhar, tapi bukan izhar. Okey, sebab makhraj nun dengan ta ni dia dekat. Jadi memang dalam kitab sendiri pun tulis memang dia hampir kepada bunyi izhar, tapi bukan izhar. Kun. Beza nah. Huruf nun pula, huruf nun bertemu dengan kaf, kita baca tu macam biasalah. Kat sini mungkin tak ada kesukaran sangat. Qul in sebab kaf ni dia jauh juga dengan makhraj nun ni. Kan? Jadi kalau nun dengan ta ni dah agak hampir. Sebab hujung lidah kan sama-sama hujung lidah. Kalau kaf ni dia pangkal lidah. Itu cerita kedudukan ni lah. Okey, kedudukan apa nama? Kedudukan makhraj bagi huruf. Baik. Tuhibbu. Mim mati bertemu ta belum lagi ya. Kat sini izhar. Izhar syafawi. Isaac S. Saya tulis S lah. Isaac S. Izhar syafawi. Tuhibbu ha baris bawahi.
kuntum tuhibbu. Ba yang bersabdu ni kita selesaikan betul-betul lah. Tuhibbu, hibbunallah. Tuhibbunallah. Na. Kalimah Allah ni tebal. Sebab apa? Sebab ada nun ni. Nun baris atas kan. Tuhibbuna nallaha fattabi'u. Ha baris atas ha. Fatta. Ta bersabdu. Pastikan jelaskan baik-baik. Fatta. Bi'u ma asli. Ni ma asli. Okay. Ma asli. Yuhbib. Kat sini santai je tuan-tuan. Lantunan. Kat sini qalqalah sughra. Yuhibbukumullah. Yuhibbuku. Jangan putuskan suara. Yuhibbuku. Bunyi belakang tu. Bib belakang. Yuhibbuku. Yuhibbukumullah. Dapat tak? Kalimah Allah sekali lagi tebal. Ni sebab sebelumnya pada depan. Okey, kemudian wa yaghfir. Fir ni nipis. Sebab ra mati sebelumnya baris bawah. Ni ra mati sebelumnya baris bawah. Tengok tu. Ra mati sebelumnya baris bawah. Okey. Ustaz macam main silap mata. Saya memang ahli silap mata tuan-tuan. Tak ada lah. Gurau-gurau. Saya servis hidung tadi. Okey. Hantar buat overhaul. Overhaul kereta. Okey, jom kita sambung. Ingat ra yang mati sebelumnya baris bawah kena nipis. Wa yaghfir. Untuk ra yang sukun ni kita tebal lah. Macam biasa kan. Wayar. Jangan lepeh kan. Wayaghfir lakum. Fir. Nipis je. Fir lakum dhunubakum. Fir lakum. Boleh? Lakum. Okey, mim mati bertemu zal ni hukumnya izhar syafawi. IZS. Wa yaghfir lakum dhunukum. Kum izhar jelaskan. Dhununu ma asli MA. Bakum. Kum izhar. IZS juga. Izhar syafawi. Jelaskan mim. Mim mati ni. Sama. Dhununu ma asli. Bakum. Kum. Wallahu. Kalimah Allah tebal. Sorry, atas ni lah. Okey. Wallahu. Kalimah Allah waw. Sebab ada waw pada atas ni. Jadi kalimah Allah perlu ditebalkan. Wa. Jangan we. Wallahu ghafurur rahim. Fu ma asli. Rurra. Tanwin bertemu ra. Huruf ghain tebal. Tuan-tuan isti'la. Angkat pangkal lidah. Fu ma asli. Tanwin bertemu ra. Apa? B. Sekejap. Ketepikan sikit. Idgham bila gunnah ni kat sini. IBL. Idgham bila gunnah. Boleh? Tuan-puan nak buat short form terpulang lah. Nak eja macam mana? IBLG ke? Ikutlah. Saya tulis kat sini IBL je. Ataupun hari tu ada tulis I bila kan? Boleh juga.
Bila ni maksudnya idgham, bila ni maksudnya tanpa. Idgham masuk tanpa dengung. Jadi kita baca ghafururra. Tu kata masuk. Masuk bi ghairi gunnah, tanpa dengung. Rahim ma'arid disukun. MAL. Ma'arid disukun 246. Rahim. Last kali tutup bibir sebab ada mim kan? Itu sahaja. Qul ati'u Allah war rasul. Qul, lam yang mati ni jangan tawallud. Jangan beranakkan bunyi dia. Qul ati'u. Qul matikan lam dan pegang makhraj lam betul-betul. Kat sini ada sifat kan, tawassut. Bawa qul ati'u Allah. Hamzah ni tahqiq, jelaskan hamzah ni kat pangkal kerongkong kita. Pangkal kerongkong kita. Baik. Ta tebal. Ta kena tebal. Kemudian panjang pula 2 harakat. Ti mak asli nah. Kat sini huruf ain ni terus loncat pada kalimah Allah. Kalimah Allah ni tebal. Okey, terus masuk. Daripada ain tu terus masuk kalimah Allah. Loncat terus. Okey. Allah qul ati'u Allah. Allah. Jangan dipanjangkan, abaikan waw mat ni. Allah. Dia bukanlah begitu. Waw ni digugurkan bacaannya. Tidak disebut lagi dah. Qul ati'u Allah war rasul. Warra ni pertama ra kita kena tebalah sebab ada baris atas kan. Kemudian warra, kalimah ni sendiri alif lam syamsiyah. War rasul. Sul mad arid lisukun. MAL 246. Boleh? Fa'in nun mati bertemu ta. Hukumnya ikhfa hakiki, kita dengung nipis kerana ta adalah huruf yang nipis. Fa'in tawallau bacaan lin lunak, lembut, waw sukun sebelumnya pada atas. Fa innallah, nun bersabdu wajibul gunnah. Fa in dengung sempurna. Fa in dengung sempurna kadar 2 harakat. Fa innallah, kalimah Allah juga tebal. Sebab apa tebal? Sebab sebelumnya baris atas. Ni kita tengok pada nun ni lah. Jadi bila nun baris atas tuan-puan, bukan sebab nun tapi sebab baris atas tu. Fa in wajibul gunnah. Okey, WG. Nallah, jangan tebalkan nun. Nallah. Beza tu. Okey, bezanya mungkin halus je, sikit je. Tapi apapun kita cuba kenal pasti baik-baik lah sebutan yang kita buat tu. La mat asli, la 2 harakat. MA yuhibbul. La mat asli yuhibbul. Ya baris depan yuhi, ha baris bawah hi, ha pedas. Kemudian ba bersabdu ni yuhibbu. Tak ada qalqalah yuhibbul. Tak mau gitu. Yuhibbul. Terkejut checkmate sebelah tu. Okey, yuhibbul kafirin. Bul ni mat apa? Mat pula, maaf. Kat sini alif lam qamariyah. Alright.
فإن تولوا فإن الله لا يحب matikan lam, jangan tawallud. Yuhibbul laka, bullaka, bullaka, bulka, bulkafirin. Kamat asli dua harakat. Kini alif mat dia ada celah-celah tu, hati-hati. Firin man arid lisukun 246 MAL. Udah selesai. Boleh tuan-puan Baik. Kejap. Baik, insyaAllah selesai ayat 30, 31, 32. Jadi jom kita baca dulu tuan-puan. Macam biasalah, kita akan bertalaki untuk 3 ayat ni sama-sama. Saya baca, tuan-puan boleh ikut. Dan saya minta maaf siap-siap lah kalau dengung saya tu kurang cantik dengar tu. Pejam mata lah. Okay. Sebab saya tengah hidung sumbat ni. Rasa tak selesa sikit. Susah sikit lah nak dengung tu, dia kurang cun sikit. Okay. Baik, jom. Sedia semua? Ready? Kita mulakan insyaAllah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu wallahu ra'ufun bil ibad. Wa yuhadhdhirukumullahu
نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, selesai dah. Jiharkah. Oh, tahu dah tuan-puan atas handil koma. Lagu-lagu pun dah dapat detect itu menunjukkan sesuatu yang positif. Terbaik. Alhamdulillah. Maqam jiharkah ataupun kita sebut ajam. Okey. So, tuan-tuan, Alhamdulillah dah selesai dah 3 ayat ni. Jadi, insyaAllah untuk esok, tuan-puan boleh standby sampai ayat 35 esok kita sambung daripada ayat 33. Okey, 33, 34, 35. Esok, insyaAllah kita akan bincang untuk 3 ayat ni, so tuan-puan boleh bedah siap-siap lah. Okey. Bedah siap-siap. Alright, on tak on ni? Esok. InsyaAllah. Okey tuan-puan, jangan keluar lagi. Tunggu Ustaz. Nak bagi tahu petang ni tuan-puan. Jangan lupa nah. Petang ni saya nak jemput semua ke dalam Telegram Easy Ngaji Warrior. InsyaAllah petang ni kita akan ada perkongsian usrah santai lah, kita kata usrah santai, insyaAllah bersama Encik Irfan pada petang ni. Hari ni 21 September 2021. 21. Hari ni 22 kan? Itu typo tu. 22. 22 September 2021. Jadi petang ni tuan-puan bukan semalam. Petang ni. Tersilap tu.
So petang ni insyaAllah pada jam 3 petang bersama dengan Encik Ifan, dalam kita kata apa, pertemuan santai. So tajuknya apa? Nampak tu? It's okay. Saya pun tak tahu apa pengisiannya. Jadi petang ni jom sama-sama, siapa yang free boleh bersama insyaAllah. Dan untuk esok pula, untuk esok kejap saya terlupa nak letak lah. Esok pula kita ada ni. Kalau hari ni dengan Cik Ifan, esok insyaAllah tuan-puan akan bersama saya pula. Esok 23 hari bulan, tuan-puan akan bersama saya, tapi esok melalui Zoom. Petang ni voice chat Telegram. Okey, jelas petang ni voice chat Telegram. Untuk esok pada jam 3 petang juga sama je masanya. Tapi daripada Telegram. Daripada Telegram. Kita buat dalam Zoom. Untuk dapatkan link daripada Telegram. Itu saya nak sebut tu. Nak dapatkan link Zoom daripada Telegram macam biasalah. So saya harap tuan-puan dapat join. So tajuk yang akan dikongsikan esok ialah Putus Asa yang Dihiasi. Tuan-puan. Ni bukan nama lagu Okey. So nantikan pengisian yang bakal dikongsikan pada petang ini bersama Encik Ifan. Tajuknya apa? It's okay. Percuma je tuan-puan tak ada yuran apa pun. Percuma je. Kalau yang tak dapat join boleh tengok ulangan. Tapi yang tengok ulangan ni adalah mereka yang join mega webinar. Jadi yang tak join mega webinar Sabtu ni, dia boleh tengok juga esok yang ni dan petang ni. Tapi kena tengok on time lah. Kena tengok live. Sebab tak ada ulangan. Boleh tuan-tuan dan puan. InsyaAllah petang ni it's okay. Dan esok bersama saya dalam Zoom. Join tuan-puan. Rugi tak join? Tak adalah. Tak ada rugi apa pun. Kongsi-kongsi je perkongsian. Mungkin daripada saya, mungkin daripada tuan-puan. InsyaAllah. Kita panggil dia usrah santai lah kan. Pertemuan kita bina keluarga dalam tu insyaAllah sama-sama. Siapa yang berkelapangan boleh join. InsyaAllah. Kalau dapat semua yang tengah tengok live ni, marilah esok. Okay, bersama saya Putus Asa yang Dihiasi. Menjadi 1001 persoalan. Apakah yang dimaksudkan dihiasi tu? Ya, betul tak? Itu yang bermain dalam fikiran tuan-puan. Jadi insyaAllah nantikan pengisiannya esok. Dan untuk it's okay ni, wallahualam saya pun tak tahu macam mana. Jadi sama-sama kita petang ni untuk join Encik Ifan pada jam 3 petang dalam voice chat Telegram. Semua ni akan berlangsung dalam Telegram. Okay. Untuk link Zoom pun esok pun dalam Telegram. Puan Radiah, macam hari tu ke? Ya, betul. Macam hari tu, sama. Jomlah, okay. Sama-sama. Dia lebih kepada kita nak membangkitkan semangat, nak membangkitkan jiwa, tu je. Dengan ada pengisian ni. Ngaji dah, kita dah ikut pagi-pagi kan, kelas sharing tajwid, ikut kelas tajwid, bagai-bagai. Jadi ini orang tapi pengisian rohani lah pula. InsyaAllah tuan-tuan dan puan. So terus kekal bersama Izzy Ngaji, follow rapat insyaAllah. Moga-moga ada kemanisan, ada keindahan buat kita di akhir nanti, di akhir hidup kita insyaAllah. Itu sahaja. Ada dua perkara lah, petang ni dan petang esok jam 3 petang. Okay. Tak apa yang tak dapat join, tak apalah. Nak buat macam mana kan. Mungkin tak ada rezeki. Tapi siapa yang ada join, more kita. Usah lah fikir-fikir dah. Okay. Tekan aja link tu masuk. Tak ada kena duit. Okay. Percuma je, tak ada yuran tuan-puan. Free je, ajaklah siapa-siapa pun. Tapi apa pun, masuk dalam grup dulu. Grup Telegram InsyaAllah. So itu sahaja rasanya untuk hari ni. Tak ada apa dah Wallahualam. Terima kasih Puan Aziah, sumbangan star. Petang ni sekali tau, ada dua program kita. Petang ni, petang esok. Petang ni, petang esok. So yang belum masuk grup Telegram, pastikan masuk. Pastikan masuk. Link Telegram ada kat atas tuan-puan. Tengok kat atas tu. Bukan atas saya. Kat insert tuan-puan tu. Baik. Sama-sama kita doakan Encik Elmi juga. Alhamdulillah. Mungkin ada yang terlepas info tadi, di awal tadi. Mungkin ada yang tak masuk lagi. Setakat ni lah yang saya dapat tahu. Encik Elmi disahkan positif. Ustaz Muslim
Cuma sekarang ni saya belum kontak dia lagi. Harap-harap baik-baik je. Ustaz apa lagi? Ustaz Muslim lah. Kemudian Cik Elmi baru disahkan positif semalam. Kan? Bahagian media kami daripada bahagian unit media izin ngaji. So kita doakan. Lepas tu saya dikhabarkan Puan Safiah juga anaknya. Okey, Puan Safiah. Bukan Puan Safiah, anaknya. Anak kepada Puan Safiah. Uh, Birthday boy semalam lah. Semalam hari jadi dia. So semalam juga tahu. Uh, Dapat result bahawa beliau positif. Apa pun kita doakan yang terbaik, moga diberi kesembuhan insya-Allah. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kita yang lain insya-Allah. Kita doakan moga Allah angkat wabak ini lah. So hari Khamis tuan-puan, setiap Khamis malam kita ada buat bacaan Yasin. Okey, setiap Khamis malam kita ada buat bacaan Yasin. Cuma itulah macam tak berapa ramai sangat. Tuan-puan mungkin sibuk kot gamaknya ya. Khamis malam. Kita ada buat bacaan Yasin Google Meet. Percuma je, masuk je. Memang kita niatkan nak sedekahkan bacaan pada mereka sakit. Kita niatkan itulah orang-orang yang dah pergi meninggal dunia, orang yang sakit. Jadi tolong itulah, kalau tuan-puan berkesempatan boleh masuk hari Khamis. Dikondak oleh Ustaz Azim. Siapa yang dah biasa join, okey lah kan. Tapi yang bekerja dan sebagainya tak apalah nak buat macam mana. Tapi siapa yang free boleh join hari Khamis malam. Link Google Meet boleh dapatkan dalam Telegram juga. Dalam Telegram juga. Okey. Tuan Tasha Mani, adik beliau baru kena COVID juga, betul? Semalam pun ada maklum kan, saya lupa. Ya ke? Rasanya ada juga orang lain yang beritahu semalam, saya terlupa lah. Tapi apa pun kita doakanlah yang terbaik buat mereka. InsyaAllah diberi peluang untuk terus sihat. Diberi peluang untuk terus sihat. Alhamdulillah. Itu saja tuan-tuan dan puan. Kakak saya masih di ICU. Tolong Ustaz. Okey, insyaAllah. Ni kalau tanya seseorang ni sebenarnya ramai ni yang ada masalah ni kan. Bukan masalah lah. Kita diuji dengan COVID ni. Tapi apa pun, itulah kuasa kita. Tak lain tak bukan doa je lah. Kita mengharap pada Allah SWT agar diangkat wabak ni. Siapa tak risau kan? Jangan tuan-puan anggap dah ambil 2 dos ni confirm tak kena. Tak juga tuan-puan. Itu ikhtiar kita. Jangan kita beriman dengan vaksin pula. Sahaja aku ambil vaksin. Okey, itu salah konsep tu. Okey, jom kita teruskan. Teruskan. Kita tutup lah. Nak terus apa lagi tak? Dah habis dah. Kita tangguh dulu dengan doa tilawah. Jom sama-sama insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan, insyaAllah jumpa pada petang ni jam 3 petang bersama Encik Ifan dengan tajuknya It's Okay dalam voice chat Telegram insyaAllah. Dan bersama saya pula esok pada jam 3 petang untuk slot usrah santai kita dengan tajuk apa dia? Putus asa yang dihiasi. InsyaAllah kita bertemu lagi insyaAllah esok macam biasalah 8.30 kita akan sambung untuk ayat berikutnya.
Itu sahaja tuan-puan, maaf salah silap. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Jangan lupa juga berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi peluang, nikmat pada kita, nikmat masa pada kita untuk bersama pada pagi ini daripada awal sehingga penghujungnya. Terima kasih saya ucapkan buat semua. InsyaAllah saya undur diri dahulu. Okay, aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye bye. Jangan jadi orang tidak sabar, terus bersabar, tetapkan bersabar. Sabar itu sebahagian iman, jadikan ia satu amalan. Jangan jadi orang tidak sabar, terus bersabar, tetapkan bersabar. Sabar itu sebahagian iman, jadikan ia satu amalan. Awan tidak sentiasa mendung, langit yang cerah pasti akan datang. Ombak tidak sentiasa menggulung, menghempas bahtera di laut. Kadang kala tenang mendamaikan hati yang rawan. Begitulah satu gambaran orang yang diduga dalam kehidupan. Pastinya kan tiba kemudahan, ganjaran iman di sisi Tuhan. Awan tidak sentiasa mendung, langit yang cerah pasti akan datang. Ombak tidak sentiasa menggulung, menghempas bahtera di laut. Kadang kala tenang mendamaikan hati yang rawan. Kata pujangga orang yang bersabar umpama sang pahlawan. Gagah berani dia digeruni, berkorban rela mati. Kata pujangga orang yang bersabar umpama sang pahlawan. Gagah berani dia digeruni, berkorban rela mati. Mendamaikan hati yang Jangan jadi orang tidak sabar, terus bersabar, tetapkan bersabar. Sabar itu sebahagian iman, jadikan ia satu amalan. Jangan jadi orang tidak sabar, terus bersabar, tetapkan bersabar. Sabar itu sebahagian iman, jadikan ia satu amalan. Jangan jadi orang tidak sabar, terus bersabar, tetapkan bersabar. Sabar itu sebahagian iman, jadikan ia satu